tingkatan 3 bab 1, tajuknya ialah jadual dan graf. Okey, jadi dua perkara di sini iaitu jadual dan graf. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok jadual dahulu. Jadual dahulu. Okey, apa dia jadual? Okey, jadual ni merupakan satu cara alat untuk mempersembahkan sesuatu data dan maklumat dengan lebih tersusun. Okey. Jadi kalau kita persembahkan dalam bentuk jadual, ianya akan lebih mudah dibaca, mudah difahami dan mudah untuk ditafsirkan balik. Jadi di sini kalau awak tengok di skrin ini, saya ada bagi contoh dua jadual. Yang pertama, saya bagi contoh jadual jumlah hujan bulanan. Dan yang kedua, saya bagi contoh jadual sukan kegemaran murid tingkatan 3 alfa. Okey, kita tengok jadual 1 dulu. Jadi untuk jadual ni, dia kena ada beberapa ciri. Kena ada 3 ciri. Ciri-ciri jadual kita panggil. Yang pertama sekali, sesebuah jadual itu mestilah mempunyai tajuk. Ini tajuk jadual. Tajuk jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah. Yang kedua, kena ada data dan maklumat ni. Di dalam jadual ni ada data dan maklumat. Dan yang ketiga, perlu ada sumber. Kalau tengok ada sumber tu. Sumber Jabatan Meteorologi. Okey. Saya bagi satu lagi contoh. Jadual yang kedua ini sama juga, ada tajuk, ada maklumat, ada data dan ada sumber. Okey. Jadi untuk membuat sesuatu jadual, kita perlukan kaedah. Kaedah, kita kena kumpul maklumat dahulu untuk kita masukkan ke dalam jadual. Jadi terdapat beberapa kaedah cara nak kumpul maklumat. Okey, kita kena tahu 5 kaedah. Untuk murid tingkatan 3, kita kena tahu 5 jenis kaedah untuk mengumpul maklumat. Yang pertama, pemerhatian. Okey, pemerhatian ini kaedah yang paling mudah dan cepat. Kita hanya perlu perhatikan sahaja dan catat perkara yang berkaitan. Yang kedua, kaedah temu bual. Ini kita maksudnya secara lisan lah, melalui perjumpaan ataupun bersoal jawab dengan seseorang untuk mengumpul sesuatu maklumat. Kita catat. Dan yang ketiga, banci. Banci ni dia berkaitan dengan sesuatu untuk dibilang atau untuk dihitung. Tu kaedah banci. Contohnya nak banci penduduk. Jabatan Perangkaan di Malaysia ni dia gunakan kaedah bancian lah untuk menghitung jumlah penduduk Malaysia. Okey. Yang keempat, soal selidik. Soal selidik ni biasanya kita akan buat satu borang. Ini contoh borang soal selidik. Ini borang soal selidik. Borang soal selidik untuk menyelidik sesuatu maklumat yang kita perlukan. Nama murid, kelas, cara datang ke sekolah. Ni borang soal selidik untuk tanda cara-cara datang ke sekolah murid-murid dalam sesuatu kelas, sesebuah kelas. Okey. Dan yang kelima, rujukan kepustakaan. Ini kaedah yang dilakukan dengan merujuk bahan-bahan seperti buku, majalah, risalah, paper, website dan sebagainya lah. Okey. Kita tengok pula graf. Okey, kita tengok graf. Graf ni, graf juga satu bentuk alat persembahan yang digunakan. Data ni kita boleh persembahkan dalam bentuk graf. Kalau awak tengok di skrin ini, contoh satu graf, graf bar. Ini graf bar mudah. Nama graf ni graf bar mudah. Okey. Graf ini juga seperti jadual. Perlu ada 3 ciri dia. 3 ciri ini dibahagikan pula kepada beberapa komponen yang lain. Okey. Ringkasnya kita tengok apa yang wajib ada untuk menjadikan
grafik itu sebagai graf. Okey, yang pertama sekali perlu ada paksi menegak. Ini paksi menegak. Paksi menegak. Ini mendata. Paksi mendata. Perlu ada tajuk. Cara murid tingkatan 3 mutiara datang ke sekolah. Itu tajuk dia. Dan kena ada petunjuk. Ini petunjuk. Basikal warna biru, motosikal warna merah, bas warna hijau, kereta warna kuning. Okey. Bar ini dilukis secara menegak. Ni menegak. Dan boleh juga dilukis secara mendata, boleh juga. Okey. Ketinggian bar ini akan mewakili sesuatu komponen. Ni ketinggian dia ni akan mewakili sesuatu komponen yang kita hendak sampaikan. Okey, maknanya apabila kita tengok, kita boleh tahu perbezaan antara komponen yang kita kaji itu. Okey. Ini kita panggil bar, graf bar mudah. Okey. Ini kita panggil graf garisan. Graf garisan. Sama juga, cuma kita lukis garisan. Ni kita lukiskan dia garisan. Tadi bar. Okey. Perlu ada tajuk, ada paksi menegak, ada paksi mendata, dan sumber. Sumber ini kena ada lah. Sumber kena ada. Okey. Yang ini kita namakan dia, graf ini kita namakan dia sebagai graf gabungan. Gabungan maksudnya gabungan antara garisan dan bar. Itu graf gabungan. Ada garisan dan ada bar. Sama juga perlu ada tajuk, paksi menegak. Paksi menegak untuk hujan, paksi menegak untuk suhu. Dan paksi mendata ini untuk bulan. Okey. Jadi beza graf gabungan ini dia untuk menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam suatu graf. Dan biasanya maklumat ini ada perkaitan. Kalau kita tengok di sini suhu dan hujan, maknanya ada perkaitan lah. Suhu dan hujan. Ataupun kalau contoh lain harga jualan dengan pengeluaran. Itulah maksudnya. Okey. Langkah-langkah nak bina jadual. Macam mana langkah-langkah untuk kita membina jadual? Okey, apabila kita nak bina jadual, kita perlu cari maklumat dahulu. Kita perlukan maklumat dahulu. Okey, kita perlu buat kaedah apa yang sesuai untuk dapatkan maklumat. Okey. Saya bagi contoh di sini. Katakan kita nak tahu cara datang ke sekolah bagi murid tingkatan 3 mutiara tadi. Okey. Katakan pelajar buat kaedah soal selidik. Soal selidik dengan menggunakan borang soal selidik tadi. Ini borang soal selidik tadi. Maknanya setiap pelajar, setiap murid dalam kelas 3 mutiara tu isi nama dia dan tik dia datang ke sekolah dengan apa, kemudian bagi tahu kepada penyelidik tadi. Orang yang membuat penyelidikan tadi. Maka si penyelidik tadi akan tanda kekerapan. Okey, katakan dia datang dengan bas. Dalam kelas itu dia cek setiap borang yang borang. Apabila dia tengok yang ini datang dengan bas, dia tanda dekat bas. Kemudian borang lain pula datang dengan kereta, tanda dekat kereta. Okey, kemudian tengok bas pula, tanda dekat bas. Basikal, tanda dekat basikal. Jalan kaki, tanda dekat jalan kaki. Jalan kaki, tanda dekat jalan kaki. Motosikal, tanda dekat motosikal. Bas, tengok lagi bas. Jadi yang kelima seandainya borang yang kelima tak boleh dah nak buat secara menegak. Yang kelima kita kena datar, palang dia macam tu. Ini maksudnya 5.
Okey, kata tengok lagi. Basikal. Basikal. Jalan kaki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ni contoh. Kemudian ada lagi 2. Okey. Contoh. Ni dia tengok datang dengan kereta. Yang kelima kena palang. Tengok lagi datang dengan motosikal. Okey. Jadi apabila siap tanda kekerapan, ringkaskan pula ke dalam bentuk yang lebih mudah. Maknanya kita bilang lah. Bilang. Macam yang ini. 5 kan. 5. Tulis 5. Yang ini 4. Yang ini 12. Yang ini 5 juga. Yang ini 2. Okey. Inilah maksudnya kita ringkaskan jadual tadi. Selepas kita bina jadual kekerapan, kita ringkaskan, tulis jumlah yang sebenar. Tulis jumlah yang sebenar. Maka inilah contoh jadual yang sudah lengkap. Awak tengok di sini sumber dia ialah soal selidik. Sebab kita guna kaedah soal selidik. Okey. Jadi itu cara kita untuk membuat jadual sebelum membina graf. Okey. Dan cara untuk langkah-langkah untuk membina graf ini kita akan tengok pada video yang satu lagi, video yang seterusnya. Sekian sahaja untuk tajuk ini.